Pada pagi ini saya akan ulaskan satu isu yang berkaitan dengan akidah juga. Tapi dalam konteks kaitan hukum hakam yang kita buat hari-hari ini dengan akidah yang kita miliki. Apa kaitannya? Tajuk moto ceramah saya pun di mana-mana pun akidah, syariah dan akhlak. Apa kaitan antara ibadat-ibadat kita buat ni dengan akidah kita? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Nazir tak ada ini, Tan Sri Syed Zainal. Dan bekas pengurusi yang lama, Nazir yang lama. Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK yang lama, yang hari ini penghabisan tugas dia. Besok AJK baru. Tentulah ada agenda baru dan ada perkembangan baru. Datuk-datuk, datin-datin, nasrul hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sikit sebanyak percambahan ilmu ini. Sebelum saya pergi jauh, saya nak tanya, apa perbezaan kita datang ke masjid, terutamanya subuh dengan sejuk begini? Ramai saya tengok tadi. Ini menangkap dekat-dekat 3 saf panjang-panjang ni. Atau waktu-waktu lain ada orang yang sampai 5 waktu di masjid. Apa perbezaannya kita datang ke masjid dengan begitu, dengan kita pergi ke supermarket, kita pergi dapat jemputan kahwin, kita pergi mesyuarat AJK kampung dan sebagainya? Apa perbezaan asasnya? Kalau tak tahu perbezaan tu mungkin cacatlah sikit banyak amalan kita ya. Asasnya tuan-tuan sekalian, kita datang ke masjid ni, kita datang dengan jiwa dan raga kita sekali. Kita tidak datang sekadar tubuh badan. Kita tidak datang sekadar nak tunjuk muka seperti mana kita pergi makan kenduri kawan. Kita menjari kawan nak tunjuk muka, kadang-kadang jemputan makan, kita tak boleh makan banyak, kita pergi setakat memeraikan jemputan dia. Jadi kita tidak menjiwai atau kita tidak betul-betul pergi dalam pengertian perasaan jiwa kita sama-sama dengan anggota kita pergi. Tapi berlainan langsung kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid, jiwa kita meronta-ronta mendesak kita bangun awal, kita nak datang ke masjid. Ada orang dah sampai waktu semayang, dia tak boleh duduk kat rumah lagi dah. Ya tak? Kalau ada jam, alam pun jam tu tak guna, dia akan terjaga dengan sendirinya. Dia rasa tak puas kalau dia tak semayang di masjid bagi orang yang melazimi masjid. Di tempat saya tu ramai, ada dalam beberapa ramai yang 5 waktu tu di masjid, terutama orang yang dah free. Kalau dah free, masih jiwanya tidak terikat dengan masjid, tapi jiwa terikat dengan supermarket, jiwa terikat dengan berbagai-bagai yang lain. Silaplah sikit dalam jadual kehidupannya. Jadi kita datang ke masjid, kita datang dengan jiwa kita semata-mata kita menyahut seruan azan yang dikumandangkan setiap waktu. Azan itu bukan satu calang-calang tuan-tuan sekalian, menyeru kita untuk datang ke masjid, terutamanya hayya 'alas salah. Silalah tuan-tuan datang ke masjid ini, datang untuk salat. Silalah datang salat, silalah datang salat. Hayya 'alal falah. Silalah datang untuk menuju kejayaan dan menuju kejayaan. Sebab itu di dalam bahasa-bahasa yang ada dalam azan itu berlainan daripada cara-cara agama lain. Apabila mereka nak menjemput orang datang ke kuil, ke church dengan loceng, dengan berbagai-bagai perkara lain. Tapi Islam memilih cara yang paling sentimental, yang paling affectionate, menyentuh jiwa dan raga kita kalau kita betul-betul memahami konsep azan itu dengan baik. Sebab tu ada hadis menyebutkan sesiapa yang mendengar azan, kalau dia sengaja tak nak pergi ke masjid solat, ulama kata itu dosa. Bahkan tak sah dia solat di rumah. Itu pendapat yang lemah lah.
Dia kena solat di masjid. Begitu sekali kedudukannya. Jadi kita datang ke masjid jauh daripada kita pergi ke tempat-tempat lain. Kalau tempat-tempat lain kita pergi, kita boleh bagi sebarang excuse. Tapi datang ke masjid tidak ada excuse yang boleh layak untuk kita letak alasan untuk tidak datang ke masjid. Ya, sekian, terima kasih. Sikit sebanyak curahan hati saya. Pada pagi ini saya akan ulaskan satu isu yang berkaitan dengan akidah juga. Tapi dalam konteks kaitan hukum hakam yang kita buat hari-hari ini dengan akidah yang kita miliki. Apa kaitannya? Tajuk moto ceramah saya pun di mana-mana pun akidah, syariah dan akhlak. Apa kaitan antara ibadat-ibadat kita buat ni dengan akidah kita? Tuan-tuan sekalian, sebelum saya pergi ke situ, rukun iman itu kesemuanya berkaitan dengan akidah. Dan rukun iman itu perkara-perkara yang dipanggil alamul ghaib. Benda yang ghaib. Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada rasul-rasul pada tak ada. Kitab pun yang kita baca depan itu masih ada, tapi kitab yang telah dibukukan. Percaya kepada hari kiamat, percaya pada untung baik, untung jahat dan lain-lain. Kesemua itu alam ghaib. Akidah nama dia. Malah kalau kita solat, kita bagi zakat, kita naik haji, itu alam syahadah. Alam nyata yang kita buat dengan nyata. Nampak dia bagi zakat, nampak dia naik haji, nampak dia belanja ke masjid, nampak ke semuanya. Apa ni diangkat kaitan di antara dua ini? Rukun iman yang kita sebut akidah dengan rukun Islam yang kita panggil 5 perkara itu. Apa kaitannya? Sebab benar-benar gini, kupasan begini penting tuan-tuan sekalian. Untuk kita jangan pisahkan. Apabila dalam kehidupan kita sebagai orang Islam ini, kaitan 3 serangkai ini tidak boleh dipisahkan sama sekali. Antara akidah, syariah dan akhlak. Jadi, 2 bahagian yang lain iaitu akhlak. Kita berperangai baik, kita tidak menipu, kita meninggalkan sifat-sifat mazmumah, kita menghayati sifat-sifat mahmudah. Itu akhlak. Manakala syariat pula kita bayar zakat, kita sedekah, kita pergi haji, kita pergi umrah dan berbagai-bagai. Kesemua ini tergantung kepada lulus atau tidak akidah kita. Kedua-dua ini yang di bawah ini, dia berbentuk alam asyahadah yang kita nampak tengok. Orang tu baik, kita nampak tengok. Orang tu bagi infak, kita nampak tengok. Orang tu pekertinya baik, kita nampak tengok. Itu dia panggil alam syahadah yang kita boleh trace dengan panca indera. Tetapi ini kategori yang kedua, tetapi sangkutan utamanya ialah akidah, alamul ghaib. Percaya kepada Allah, malaikat, hari kiamat, untung baik, untung jahat, semua alamul ghaib. Katalis kepada kita melakukan yang syariah ni, kita solat, kita bagi zakat, kita pergi ke Mekah. Penggerak utamanya ialah alamul ghaib, iaitu akidah. Sedangkan akidah itu kita tak nampak tengok, kita tak dapat pegang. Kita hanya yakin, kita percaya. Jadi nampak tak? Sesuatu yang hanya kita yakin dengan minda yang tak dapat kita nampak dan kita tengok. Tapi ini menguasai kehidupan kita. Yang membawa pada kita ni, jelmakan keyakinan itu dalam bentuk tingkah laku kita. Solat kita, semayang kita, akhlak kita, perangai kita. Yang kita nampak yang itu. Kita tak nampak akidah dia. Kita tak nampak tauhid dia. Kita tak nampak dia percaya atau tidak kepada yang lain. Tapi yang kita nampak, yang dua lagi. Akhlak dengan syariah. Jadi di sini, saya nak beritahu, kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang pertama itu yang kita tak nampak tengok tu. Yang ini menjadi penggerak kepada berbagai-bagai amalan yang kita buat dalam bentuk syariat. Misalnya macam ini. Mengapa orang tu tak mencuri? Maka dia tak mencuri. Apa sebab? Di segi dunia dia takut kepada penjara lah. Itu alam syahadah. Faham tak? Penjara tu alam syahadah, benda yang boleh kita nampak. Tapi di segi Tuhan, kerana dia takut kepada neraka. Neraka itu alamul ghaib. Benda yang dia tak nampak tengok.
Jadi dia takut kepada benda yang dia tak nampak tengok, mengatasi daripada dia takut kepada benda yang dia nampak tengok. Jadi kalau orang-orang yang tak buat jahat semata-mata takut penjara, tapi dia tak takut kepada seksa Allah. Dia buat baik semata-mata kerana nak reward, nak punishment, nak reward, nak hadiah, nak pangkat, tapi dia tak nak reward daripada Allah, syurga. Maka kesilapan orang itu, maka dia berada dalam alam dunia yang sesat. So penggerak kepada dia buat baik hanya penggerak secara alam syahadah. Tak buat jahat, takut penjara. Buat baik kerana reward, kerana gaji, kerana ganjaran. Sedangkan orang Islam bukan yang itu. Orang yang beriman bukan macam itu. Orang yang bertakwa bukan macam itu. Orang yang beriman dan bertakwa dia buat baik kerana Allah, kerana syurganya. Bukan syurga mengatasi kerana Allah. Sebab ikut Syekh Qardawi, kita nak kerana syurga pun termasuk dalam konsep kerana Allah. Sebab Tuhan kaitkan dalam semua perintah-perintahnya, apabila buat jahat neraka, buat baik syurga. Bermakna boleh. Maksud kerana Allah tu terangkum kerana pahala dan kerana dosanya. Faham? Maka dengan sebab itu, kalau kita sekadar kita buat baik kerana harapkan reward manusia, harapkan gaji, harapkan sanjungan, harapkan pangkat, kita tak buat jahat kerana takutkan penjara, takut malu, takut sekadar itu sahaja, tidak ada nilai apa-apa sebagai manusia, hamba Allah di muka bumi. Saya sebutkan begitu kerana ramai manusia macam itu. Dia tak buat jahat, takut kepada polis, takut pada mak bapaknya, takut pada suaminya, bukan takut kepada Allah. Dia buat baik kerana nak pujian, nak reward, nak berbagai-bagai janji, bukan kerana nak syurga Allah. Banyak orang macam itu. Sebab yang dia nak syurga itu alamul ghaib, tak nampak. Apabila tak nampak ni entah ya, entah tidak. Timbullah keraguan. Yang dia takut itu neraka. Betulkah dia takut neraka atau tidak? Saya dah kata dah, banyak orang dia lebih takut kepada neraka, takut pada penjara manusia, daripada dia takut kepada neraka Allah. Sebab itu apabila dia di warning nak bagi tangkap, nak dimasukkan penjara, dia takut. Tapi kalau di warning awak jangan mencuri, awak akan masuk neraka, dia buat tak kisah saja. Ya tak? Jadi maknanya manusia secara biasanya yang kurang beriman lebih takutkan alam nyata ini daripada dia takutkan alam ghaib. Dia lebih minat kepada reward dunia, alam nyata ni. Dia lebih minat kepada janji pangkat, janji duit. Tapi dia tak begitu minat alam ghaib, syurga Allah. Kalau kita compare dan kalau kita letaklah benda ini dalam jiwa kita, dalam minda kita, baru kita tahu di mana kedudukan iman kita. Faham tak? Sebab itu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejarlah apa yang Allah nak beri kepada kamu di akhirat. Jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Bermakna dalam ayat ni ulama kata akhirat yang ghaib itu lebih utama diutamakan. Jangan mengutamakan yang alam syahadah yang kita nampak di dunia ini. Walal akhiratu khairun minal apa? Walal akhiratu khairun minal ula apa? Ayat Wadduha. Walal akhiratu khairun minal ula ya. Saya kena bila baca gitu tak pernah ni sangat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita letakkan ini sebagai neraca pertimbangan kita, tanya balik, aku buat baik ini kerana aku nak reward atau kerana aku nak Allah, pahala Allah, janji Allah. Aku tak buat jahat ni kerana aku takut pada penjara atau kerana aku takutkan siksaan Allah. Di sini comparison untuk meletakkan di mana tahap keimanan kita. Sebab yang kita nampak secara terus, orang lebih takutkan alam syahadah ni. Alam yang kita nampak ni, takutkan penjara, takutkan tindakan disiplin, takutkan dibuang kerja. Tak begitu takut tentang dosa. Tolak ansur pula babak dosa ni. Nak kepada janji pangkat, buat baik ni akan diberi gitu, diberi kontrak, dia naik berbagai-bagai. Tapi bukan kerana nak kepada pahala Allah. Dan ini satu masalah besar yang timbul kepada orang Islam kerana orang Islam telah dikuasai oleh keduniaan. Sebab itu dalam Islam
mengejar dunia itu mengatasi akhirat itu salah juga akidah. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun wa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu mainan dan juga gurau senda yang nikmat yang menipu kamu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu membiarkan diri kamu ditipu oleh keduniaan macam ini. Tetapi ramai tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya sengaja timbulkan pada begini untuk mengisafkan kita. Di mana level kita apabila kita buat baik kerana please manusia, dan kita tak buat jahat pun kerana takut hal-hal manusia atau kerana Allah. Di situ asas perbezaan antara kita yakin kepada alam ghaib dengan kita yakin kepada alam nyata. Jadi dua perkara, akhlak dan syariah itu tergantung kepada yang pertama, iaitu alamul ghaib kepada rukun iman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hal ini serius sebenarnya. So orang dipisah-pisahkan benda itu. Dia tak begitu kaitkan apa yang dia buat baik tadi bermula daripada apa. Apa yang dia tak buat jahat tadi bermula daripada apa. Kita kata macam ini. Seorang anak yang dia tak buat jahat semata-mata takut rotan bapaknya. Dia buat baik kerana harapkan pesaka ataupun duit bapaknya. Ya. Tak sama dengan seorang anak yang dia tak buat jahat kerana dia takut dosa Allah, walaupun asalnya takut pada bapa. Dan dia buat baik pula kerana pahala Allah. Dan dia tak buat jahat itu pula kerana dia tak nak menderhaka mak bapaknya. Dia buat baik pula kerana nak jaga hati mak. Tak sama. Inilah juga kalau dengan manusia pun, kita dengan mak bapak kita pun dah nilaiannya tak sama dari segi penilaian baik atau buruk. Ini kan dengan Allah. Maka dengan sebab itu saya nak kata kepada tuan-tuan sekalian, nilai baik buruk, markah tinggi atau rendah apa yang kita buat yang baik, apa yang kita tinggal yang buruk di segi Tuhan, bukan apa yang kita nampak dalam alam syahadah ni. Oh, dia derma banyak maka dia dapat markah tinggi lah. Ya tak? Oh, dia tak buat jahat, dia pun baguslah. Bukan setakat itu. Tetapi tengok motivasinya, motivatornya ke arah dia buat baik tadi untuk apa? Untuk Allah atau untuk pujian atau persanjungan manusia. Dan dia tak buat jahat tadi kerana apa? Kerana takutkan tidak akan disiplin atau takutkan penjara atau takutkan azab Allah. Di sini markah yang betul-betul menjamin dia nak dapat markah tinggi atau rendah dalam amal ibadat dia. Bukan level yang kedua. Bukan apa yang kita nampak di alam syahadah. Apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Bukan setakat itu. Itu level yang kedua. Level yang pertama kaitannya dengan alamul ghaib syahadah. Faham ya? Dia tuan-tuan faham yang itu dah cukup-cukup baik untuk pagi ini. Sebagai itulah tujuan saya nak pecahkan hal ini. Sebab dah nampak dah akhir-akhir ni banyak bila buat baik itu. Sebab ada orang komen gini pada saya. Ustaz, ada orang dia kata dia buat baik, dia sedekah, dia apa semua, bagi dia tolong orang, charity semua buat, tapi dia tak berapa rajin semayang. Pada saya dia kata lebih baik lagi daripada orang yang semayang, tak berhenti tapi tak suka kerja-kerja masyarakat, tak tolong orang. Saya kata lebih baik yang ini lagi, iaitu yang bagi bantuan, yang bagi apa. Oh, saya kata salah tu, pendirian tu salah. Apa sebab salah? Orang yang buat baik, cara bagi derma, bagi apa tadi, dalam konsep semayang dia tak pedulikan. Hubungannya dengan Allah terputus. Hanya hubungan dengan manusia dia buat baik, dia bagi derma, dia buat apa, orang nampak baik. Alam syahadah. Syahadah benda yang nampak tengok. Tapi alamul ghaib, hubungannya dengan Allah tak ada. Ataupun terputus, ataupun kurang. Sebab kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang conlak. Oh, tak sama. Tapi dalam pendapat sekarang ada yang sikap macam itu. Ada yang ramai macam itu. Maknanya, dia baik dengan Allah, akidahnya dia jaga dengan baik, hubungannya dengan Allah jangan jaga dengan baik, tak pernah ada syirik dalam kehidupannya, imannya terkawal rapi, walaupun dalam alam syahadah tak amalannya tak begitu sempurna, tak apa. Itu bezanya. Itu bezanya. Tak apa. Kata dia semayang dengan baik, tapi tak begitu cantiklah bacaan dia, soal pakaian tak betul, tapi khusyuknya Masya Allah, itu lebih baik daripada semayang tu tengok bukan berjalan kap tapi khayal merata tempat dia tak.
Ini. Tapi kalau boleh, baiklah kedua-dua sekali. Hubungan dengan Allah pun terbaik, akidahnya pun cantik, tauhidnya pun cantik, memenuhi kena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Manakala perbuatannya pun memenuhi kena akidah demi kerana Allah. Inilah baru insan yang sempurna. Jadi jangan kita membawa pandangan-pandangan sekular dalam bab agama ini. Oh, dia banyak derma, dia buat welfare, dia buat begitu gini, jadi tak apa-apa pergi masjid pun tak apa. Ada pendapat macam tu sekarang ni. Jadi dia tak tahu peranan pergi ke masjid atau peranan solat itu hubungannya dengan Allah. Malah kalau dia bagi derma, dia bagi bantuan tadi, hubungannya dengan manusia sahaja. Mana lebih utama nak dijaga terlebih dulu? Hubungan dengan Allah dulu atau hubungan dengan manusia dulu? Ada orang-orang yang pelis kepada orang lain. Dengan orang duit gajinya apa semua lambat amat laun dia bantu. Tapi kalau dengan duit anak isterinya, kadang-kadang isterinya pun payah nak nampak duit dia. Sebab dia berkorban pada orang lain. Mak bapaknya pun payah nak dapat duit dia. Kena duk bagi kepada persatuan apa semua. Takkan macam itu. Betul tak? Jadi hal-hal begini kena ambil kira tuan-tuan sekalian. Prioriti dalam kita melakukan ibadat, kita kena letak di mana tunjang kekuatannya. Tunjang kekuatan amal ibadah kita yang kita lahirkan dalam bentuk syahadah ini, iaitu kita lakukan, kita nampak, tengok apa semua ni, mesti bertunjangkan kepada alamul ghaib, iaitu bertunjangkan kepada konsep-konsep akidah. Saya nak bawa beberapa contoh tuan-tuan sekalian. Macam mana kaitan antara amal-amal yang kita buat ini dengan konsep akidah. Sebab saya dah ada kecenderungan orang memisahkan begitu. Dia lebih pentingkan dia buat begitu, dia buat begini, dia tak pentingkan kaitannya dengan akidahnya. Sebab itu apabila dia buat kebajikan begitu, apabila orang petikai, dia ni mempunyai sikap liberal, dia ni mempunyai sikap betul ansur, bab agama, dia timbul Christmas baru ni boleh tak boleh. Bab-bab itu tak nak kisah. Atas nama kemasyarakatan tolak ansur. Walaupun ulama telah beri petua macam-macam, kita setuju tak setuju soal lain. Ya tak? Sebab kadang-kadang kita nak berkompromi atas nama kemasyarakatan sampai boleh menjejaskan akidah kita, takkan perikat macam itu. Ya tak? Tapi dah ada tren-tren ke arah itu. Berbahaya. Sebab benang halus yang akan menyelamatkan kita bukan apa yang kita buat alam musyahadah ni, bukan bantuan kita, bukan harta kita, tapi benang halus yang akan menyelamatkan kita ialah hubungan kita dengan Allah dalam bentuk tauhid. Kalau yang ini putus, yang lain semua berderai. Saya akan buat beberapa contoh. Dan sebelum saya beri contoh, kalau tuan-tuan tengok dalam definisi iman tu ada 3 komponen. At-tasdiq fil qalbi, belief in heart, wan nutq bil lisan, verbal confession yang mengaku dan mengucap. Dan al-imtithal bil fi'li, dia praktis menghayati apa yang dia percaya. 3 komponen ini. 2 komponen pertama, hati, Tuhan saja yang tahu. Itu saya tak alamul ghaib tadi. Komponen yang kedua, bercakap, dia mengaku, mengucap, semua orang boleh dengar. Komponen yang 3, membuktikan apa yang ada di hatinya itu selari dengan apa yang ada di mulut. Itu perbuatan dan tingkah lakunya. Yang itu adalah syahadah. Jadi segala apa yang kita buat, kita derma, kita zakat, kita fitrah, kita sembahyang, semua itu ialah jelmaan daripada yang pertama dan kedua. Bukan dia berasingan. Mesti cetusannya daripada akidahnya, cetusannya daripada pengakuan mulutnya yang sukarela. Itu konsep dalam kita melakukan ibadah. Jangan pisahkan sama sekali. Sebab itu kalau kita solat, kita kata 5 minit. Bukan belum tentu 5 minit itu mereka penuh. Berapa peratus kita berada dalam solat betul-betul kita menjiwai solat kita. Kadang-kadang saya sendiri pun ditayak akhir bos sedar. Yang saya tenang, kadang-kadang jadi gitu. Itu yang Tuhan kata, wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang semayang. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Iaitu yang semayangnya setakat nak menunjuk dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Yang orang yang semayangnya lalai dan sebagainya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian,
Ini maksud saya daripada hal-hal yang saya telah huraikan ini. Saya nak bagi beberapa contoh ni tuan-tuan tengok. Bagaimana apabila kita nak mendirikan semayang, diperintah kita ambil wuduk. Perintah dia ambil wuduk pula dikaitkan kepada orang yang beriman. Tidak terpisah daripada akidah. Tuan-tuan tengok ayat surah Al-Ma'idah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Ini ayat mengenai ambil wuduk. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, basuhlah muka kamu dan dua tangan kamu sampai ke siku, dan ayat sampai ke habis. Maknanya nak melakukan solat, dia diseru kepada orang yang beriman. Mana kalau kamu tak beriman, tak payah solat. Sebab kita tengok hari itu waktu Covid memuncak hari itu. Ada saya tengok di Shanghai ke di China. Orang China pun boleh tengok orang Islam waktu tu tak terjangkit lagi waktu peringkat awal tu. Orang Islam belum terjangkit Covid. Jadi orang kata, jadi orang tiru orang Islam solat di jalan-jalan ni walaupun pakai seluar pendek. Ini kata kita tengok. Pelik kan? Tapi itu dia tiru je lah. Sebab perbuatan tu bukan datang daripada iman. Dia buat je lah. Sama lah macam yang saya dengar setiap presiden Amerika tu pada dalam bulan puasa, dia buat satu hari yang semua anggota Senat ke anggota Kongres berbuka puasa, termasuk non-Muslim lah, semua lah sekali jemput. Dan ramai daripada kalangan mereka katanya dia orang pergi pada berbuka puasa dengan orang Islam tu, pada hari itu dia orang berpuasa. Tapi berpuasa macam itu, berpuasa untuk sosial je lah. Sebab itu diseru macam ni. Wahai orang beriman, kalau kamu nak pergi salat, basuh muka kamu, tangan dan lain-lain. Bermakna seruan kepada orang yang beriman, tak diseru kepada orang yang tak beriman. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, memberi zakat pun macam itu juga. Bagaimana dikaitkan memberi zakat tadi dengan unsur-unsur keimanan. Beri zakat tu alam nyata, kita boleh nampak dia bagi berapa bayaran, berapa bilnya. Tapi pencetusnya iman dia. Surah An-Naml ayat 3. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang ini percaya kepada hari akhirat dengan yakin. Cuba kita tengok bagaimana uniknya ayat Quran. Dia sebut kata mereka ni mendirikan salat, menunaikan zakat, tiba-tiba dia sebut akhirat. Mana kaitan orang yang salat ini dan orang yang beri zakat tadi dengan keyakinannya kepada hari akhirat. Sebab tu saya kata berkali-kali dah, kalau dia beriman dengan Allah, sebab tu ada satu hadis sahih, la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina oleh seseorang yang berzina itu kalau dia betul-betul mukmin pada waktu tu dia tak berzina. Bermakna kalau dia berzina juga waktu tu imannya mungkin jatuh. Melainkan terpaksa dan sebagainya macam perempuan dirogol. Kalau dia dengan keadaan rasional, kalau dia berzina juga, kemungkinan imannya jatuh. Kemudian wala yasriqu sariqu haina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seseorang yang mukmin kalau waktu dia mencuri tadi betul-betul dia mukmin. Mana kalau dia mencuri juga dalam keadaan tak perlu, tak terdesak, dia mencuri, kemungkinan imannya jatuh. Jadi dengan sebab itu hadis ini mengesahkan bahawa kaitan antara iman dengan perbuatan tu Allah kaitan yang tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi kalau kita ada kecenderungan nak memisahkan dua ini, berbahaya. Sebab itu saya orang sarunan buat baik secara sekular ni, kita banyak berderma tak apa, tapi dia tak kisah sangat dia ni minat tak minat buat ibadat, minat tak minat nak tutup aurat pun dia tak ambil kisah bab tu. Asalkan bagi derma banyak-banyak walaupun ini satu soal lagi. Jadi kalau orang yang macam ini kadang-kadang kalau dia nak bagi derma banyak-banyak pun, sumber duit nak bagi derma di mana dia tak kira sangat. Duit toto kan, duit apa dia tak kira, sebab dia pentingkan yang itu. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun dia nak bagi derma banyak, dia tanya juga sumber mana duit ni. Ya tak? Ini perbezaan tuan-tuan sekalian di antara orang yang beriman buat baik dengan orang yang tak beriman buat baik. Begitu juga perbezaan antara orang yang beriman tak buat jahat dengan orang yang beriman tak buat jahat dengan orang yang tak beriman tak buat jahat. Perbezaannya jauh. Orang yang buat baik cetusannya kerana Allah dan pahalanya.
Manakala orang beriman juga dia tak buat jahat, cetusannya kerana tegahan Allah, kerana takut seksa azab nerakanya. Tapi bagi orang yang tak beriman, dia buat baik kerana pujian, kerana sanjungan, kerana reward, kerana berbagai-bagai kerana. Dia tak buat jahat kerana takut seksa penjara, takut ditangkap, takut diambil tindakan disiplin. Ini dua kategori yang amat jauh perbezaannya. Dan ini berbahaya kepada kita kalau kita tak sedar. Tuan-tuan tengok lagi bagaimana keperluan puasa itu dikaitkan langsung kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan tengok, selalu dibaca oleh imam-imam. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutib, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ini yang penting. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka seruan bertakwa itu seruan akhlak, seruan tauhid. Jadi banyak orang puasa tapi tak takwa. Macam dijemput orang bukan Islam buka puasa seperti saya kata tadilah. Dan agama-agama lain pun ada juga puasa. Tapi dalam Islam, berpuasa ini boleh membawa pada kita menjadi orang bertakwa. Sebab dalam puasa itu terlalu banyak pantang larangnya. Tak boleh kena jaga mata, jaga hati, jaga perasaan, jaga makan. Jadi jaga banyak benda yang haram-haram itu ialah unsur-unsur ketakwaan. Sebab tu disiplin yang didapati dalam takwa itu kalau dibuat dengan betul. Dalam puasa itu, disiplin yang dianjurkan dalam puasa itu kalau dibuat dengan betul, mewujudkan orang yang bertakwa. Sebab mesej utama kepada puasa ialah untuk kamu menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita kata apa? Dikaitkan antara seruan berpuasa dengan akidah. Tuan-tuan tengok lagi berbagai-bagai sifat terpuji dalam akhlak dikaitkan dengan iman. Ini lagi banyak ayat ini. Bagaimana berbagai-bagai sifat terpuji yang dimiliki oleh orang Islam dikaitkan dengan iman. Bukan panggil-panggil terpuji tadi untuk orang puji, orang sanjung dia untuk begitu. Bukan itu. Tetapi bagaimana sifat terpuji yang ada pada seorang Islam itu dikaitkan dengan orang beriman. Tuan-tuan boleh tengok surat yang paling penting sekali, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Saya akan cuba sampai pukul 7.30 sebab saya tadi mula 7.45. Qad aflahal mu'minun. Pasti berjaya orang yang mukmin. Mukmin yang tulen saya kata tadi. Bukan mukmin yang tulen betul-betul tulen. Ada 3 komponen tadi. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut serta praktis dengan perbuatan. Siapa dia orang mukmin ini? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk di dalam semayangnya. Dia tak kata yang hanya melakukan semayang, tapi yang khusyuk. Apa maksud khusyuk? Saya dah ulas berkali-kali. Yang menjiwai salatnya. Bukan sekadar dia buat pergerakan macam hadis kata macam burung peletuk ataupun orang patuk. Dia menjiwai salatnya dengan penuh. Setiap pergerakan itu ada makna. Waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang nak berjaya ada juga orang mukmin macam mana? Yang mengelakkan segala benda-benda yang sia-sia. Betul. Dalam psikologi berkata gitu, dalam pakar-pakar motivasi berkata gitu. Nak berjaya dalam hidup, kena buang segala benda yang tak ada faedah. Segi perangai, segi perbelanjaan duit, segi apa juga kena ketepikan. Kalau tidak susah. Ini tak payah saya uras. Waladzina hum lizakati fa'ilun. Nak menjadi mukmin yang berjaya juga yang tunaikan zakatnya. Ayat ini diturunkan waktu itu zakat belum difardukan. Tapi mengapa disebut zakat? Maksud zakat ada 2. Yang pertama zakat jiwa, menyucikan jiwa. Yang kedua zakat harta benda, iaitu mengeluarkan zakat. Sebab itu perkataan zakat atau tahara, menyucikan jiwa dengan perangai-perangai yang mahmudah, buang segala perangai-perangai yang mazmumah. Manakala menyucikan harta dengan mengeluarkan zakat. Maka ayat ini merangkumi kedua-dua sekali. Nak berjaya kena macam itu. Wallazina hum li furujihim hafizun. Ini lagi clear. Orang yang nak berjaya ni juga, mukmin yang berjaya tadi, dia menjaga maruah seksnya. Ini antara benda yang menjadi masalah kepada orang Melayu satu ketika dulu. Jumlah anak luar nikah orang Melayu banyak. Jumlah kejadian-kejadian, terlalu banyak lah. Statistik dikeluarkan, orang Melayu paling banyak.
pada satu ketika dulu. Jadi nak menjadi orang yang berjaya, dia kena elak daripada perbuatan-perbuatan macam tu. Zina maknanya, hubungan seks luar nikah. Melainkan illa ala azwajihim, melainkan dengan pasangan-pasangan mereka, suami isteri. Au ma malakat aimanuhum, ataupun perempuan-perempuan yang dimiliki pada zaman dulu, memang boleh. Pada zaman sebelum Islam dan selepas Islam, di peringkat permulaan, amah-amah yang dimiliki ini boleh disetubuhi dan statusnya anak macam anak dia sendiri. Fa innahum ghairu malumin, mana bagi orang laki-laki yang macam ini, kalau dia buat benda begitu tak dikutuk, sebab dengan orang-orang yang diizinkan untuk dia melakukan hubungan seks. Kemudian faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang melanggar batas-batas yang telah disebutkan itu, mana melanggar hukuman tadi, fa ulaika humul adun, maka orang ini orang yang trespassers, mana orang yang melanggar hukuman, yang tidak peduli hukum hakam. Kemudian orang yang nak berjaya ada juga, waladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka-mereka yang menjaga amanah. Amanah ni tanggungjawab yang telah ditanggungjawabkan ikut statusnya. Kalau dia Perdana Menteri, tentu tanggungjawab dah lebih. Kalau dia hanya orang biasa macam kita, dia tanggungjawab sedikit, tetapi tetap ada tanggungjawab sekurang-kurangnya dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan anak isterinya sebagainya. Dan tanggungjawablah ada dua, tanggungjawab kita dengan pencipta Allah, tanggungjawab kita dengan manusia. Dengan manusia sini bergantung kepada position kita dalam masyarakat. Lagi tinggi kedudukan kita, lagi banyak hubungan tanggungjawab kita dengan masyarakat. Itu bergantung pada position kita dalam masyarakat. Wa ahdihim pun lebih kurang macam itu juga, iaitu apa-apa komitmen yang telah diletakkan secara resmi ke atas dia, yang dia mesti bertanggungjawab. Dia CEO, ini tugasnya, dicerakinkan 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia kena jaga betul-betul, baru menjadi orang yang berjaya. Jadi ayat ini betul-betul memberi juga pengajaran kepada orang-orang yang menjadi pentadbir yang cekap dan sebagainya. Wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun, yang berjaya ini juga ialah mereka-mereka yang menjaga salat mereka. Apa makna? Di sini pun salat, di atas tadi pun salat. Di atas dia lebih pentingkan kualiti salat dari segi penghayatan, menjiwai salat, kekhusyukan. Tapi di bawah ini, salatnya dia jaga segala titik bengek, rukun syaratnya betul-betul dia ambil kira, sahabatannya dia ambil kira, bacaannya dia ambil kira. Bermakna kedua-dua ini mengatakan salat itu menjadi pemangkin kepada kejayaan hidup. Di permulaan pun dia letak salat sebagai syarat. Di penghujung ayat ni pun dia letak salat itu juga sebagai kriteria untuk menjamin orang yang berjaya. Ulaika humul warisun, orang-orang macam ini sahaja yang akan mewarisi apa? Allazina yarisuna al-firdaus, mereka ini akan mewarisi syurga Firdaus, syurga yang tertinggi sekali kata ulama. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau kita tengok ayat yang agak panjang begini, 11 ayat, tuan-tuan tengok rangkuman bagaimana ciri-ciri kesempurnaan seorang mukmin yang tulen itu, dengan perangai akhlaknya yang baik, dengan dia menunaikan segala hukum hakam dengan baik, kewajipan zakatnya, kewajipan solatnya dan lain-lain. Kalau kita tengok dalam ayat ini, kupasan secara yang telah dibuat, kaitan antara kita percaya pada alam ghaib, iaitu beriman dengan Allah Ta'ala alam ghaib kan. Dia mencetuskan berbagai-bagai perangai dan berbagai-bagai sikap yang kita dapat tengok, yang kita dapat cerapi. Seperti dia bagi zakat, dia bersikap dengan baik, dia jaga akhlaknya. Semua itu alam asyahadah yang kita boleh nampak. Bermakna pencetusnya ialah datang daripada alamul ghaib, keyakinannya kepada alam ghaib. Jadi apabila orang sekarang ni dah ada tendensi hanya nak berpegang pada alam nyata saja, tak berapa nak berpegang daripada alam ghaib, ini yang berbahaya. Ya tak? Ini yang berbahayanya. Macam saya kata tadi lah, bagi derma banyak, bagi sedekah banyak, dia lebih baik daripada datang salat saja. Jadi itu timbul itu. Sebab dia telah meletakkan satu comparison yang langsung tak tepat. Ada sikit lagi saya nak tambah ini. Bagaimana Tuhan kaitkan juga perangai-perangai yang baik ini dengan bab-bab hal-hal kekeluargaan. Kalau kita tengok, tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 19, saya baca cepat-cepat ni, ada banyak lagi saya tak sempat. Ya ayyuhallazina amanu la yahidu lakum an tarisun nisaa karhan. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi perempuan-perempuan itu secara paksa. Macam zaman dulu ada orang dia kahwin dengan orang perempuan, kadang perempuan itu muda sangat, kadang lebih muda pada anak dia. Apabila dia mati, anaknya nak mewarisi makcik dia ni, pasal lawa. Zaman dulu di peringkat Islam dah ada sikit budaya macam itu, budaya mewarisi isteri bapaknya dulu.
Jadi sebelum ini contoh jangan terpanjat, benda ni berlaku dalam sejarah. Jadi Islam datang melarang benda ni tak boleh. Kita nak ambil secara paksa begitu. Wala ta'dhuluhunna, jangan sekali-kali kita menghalang mereka daripada kahwin online. Sebab mereka nak mewarisi perempuan ni kerana lawanya atau kerana apa. Jadi mereka nak halang perempuan tu jangan kahwin online setelah bapaknya meninggal. Ini cerita zaman dulu ni. Nampak macam mana dah Islam datang tu masyarakat jahiliah, masyarakat yang porak-peranda ya tak? Jadi benda-benda pelik-pelik jadi berlaku zaman dulu. Litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Mengapa kamu nak buat begitu? Kerana kamu nak halang perempuan-perempuan ni jangan kahwin online, ataupun kamu nak ambil balik harta-harta yang telah diberikan pada mereka seperti mas kahwin dan lain-lain. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, melainkan jika perempuan-perempuan itu buat benda yang tak elok, berzina dan sebagainya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu hendaklah gauli perempuan-perempuan ini dengan baik. Fa in karihtumuhunna, dia kalau kamu tak suka kepada mereka pun mungkin dah tua sangat dan sebagainya. Fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi apa yang kamu tak suka tu sikit saja. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira, tetapi Tuhan menjadikan benda yang kamu tak suka tadi banyak kebaikan dia. Saya nak baca cepat-cepat ni. Ada lagi perkara yang patut kita ambil perhatian. Bagaimana perempuan-perempuan diminta tunggu sehingga 3 kali cuci lepas bercerai. Pun dikaitkan dengan orang yang beriman juga. Yang tadi pun dikaitkan orang yang beriman. Sebab itu kalau orang yang tak beriman, kalau dia dah bercerai dengan suaminya, dia muda lagi, belum tentu dia akan ikut betul-betul iddah tu. Dia dah nampak dapat kawan yang tackle dia, mungkin iddah 2 bulan, dia kata dah habis iddah dia dah. Orang tak tahu dia, yang tahu diri dia bukan. Jadi ini berbahaya. Jadi yang perempuan yang sanggup betul-betul taat ini tentulah perempuan yang betul-betul beriman. Firman Tuhan dalam hal ini, tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang telah ditalakkan oleh suami mereka, hendaklah mereka tunggu iddah selama 3 kali cuci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi mereka untuk mereka menyembunyikan apa yang ada di rahim mereka. Sebab tujuan 3 kali cuci tadi untuk memastikan rahim mereka dah suci dah daripada tinggalan suami dulu, barulah dibenarkan kahwin semula. Itu tujuannya. In kunna yu'min billah, dia kalau perempuan-perempuan itu beriman dengan Allah, pasti dia taat perintah itu. Wal yaumil akhir, dan dia beriman dengan hari akhirat. Tapi kalau perempuan yang tak beriman, belum tentu dah. Orang tak tahu, kata dia bercerai dengan suaminya, orang tak tahu bila. Betul lah, habis iddah atau tak habis iddah, orang tak tahu. Dia je lah yang nak jamin. Kalau orang tu datang tackle cepat, nanti kalau aku tak kahwin cepat, dia cari orang lain payah. Dia kata dia dah boleh kahwin dah. Padahal baru cerai sebulan je. Ya tak? Ini yang berbahayanya. Jadi dia kata, perempuan yang sanggup taat macam ni tentu perempuan yang beriman saja. Dikaitkan dalam bab-bab kekeluargaan pun, keimanan tu penting. Selanjutnya, cegahan minum arak dan sebagainya. Pada zaman dulu, minum arak tu ada 3 stages pengharamannya. Dia bukan haram sekaligus. Dia pegang awal, kamu mabuk jangan kamu solat. Dan mula-mula pegang awal, dia kata arak dan berjudi itu satu benda yang tak baik. Kemudian lepas itu kalau kamu mabuk, kamu janganlah pergi solat. Tapi lepas itu Tuhan teruskan haramkan terus dengan firman-Nya. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minum arak, berjudi, tenung nasib dan juga memain panah dan sebagainya ni, berjudilah kita kata, semua itu najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhkannya, la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Dikaitkan juga perintah-perintah macam ni kepada orang yang beriman. Bermakna kepada orang yang tak beriman, perintah berjudi, perintah apa ni tak ada lah. Sebab tu saya terjumpa satu lama ada pengalaman saya ni, kawan baik saya, dia pergi masjid semua saya nampak. Tiba-tiba saya terserempak dengan dia sedang beratur nak beli nombor Toto. Dia tak tahu saya. Saya nampak dia. Terus sangkaan tak elok tu berlaku lah. Macam mana sebab? Yalah, main beli Toto, tuan-tuan tahulah, tapi yalah. Ini pahaman-pahaman tadi dah. Dia kata minyak dengan air tak bercampur dan sebagainya. Ini satu masalah juga. Kemudian yang selanjutnya, jangan makan riba, jangan apapun. Ditujukan kepada orang yang beriman juga. Kalau orang yang tak beriman, tak kira dah haram halal riba tak riba, ya tak? Kita tengok ayatnya. Surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah,
Jangan sekali-kali kamu makan riba berganda-ganda banyaknya tu. Jangan kamu makan riba yang berlebihan itu. Wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kamu berjaya. Dua perkataan yang berkaitan dengan iman. Yang pertama, wahai orang beriman, jangan makan riba. Lepas tu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Suruhan tinggal riba itu tidak memadai takat seruan beriman. Tapi hendaklah kamu bertakwa. Dua perkataan yang melambangkan unsur iman. Kemudian Tuhan sebut lagi surah Al-Baqarah juga 278 yang tadi Ali Imran 130. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa zaru ma baqiya minar riba. Kamu tinggalkanlah sakit baki amalan riba kamu tu. Kalau dah hutang ambil faedah tu bagilah balik. Tak usahlah pakai riba. Macam kita dah ada bank sekarang ni, bank tanpa riba. Ataupun yang berbagai-bagai, tinggallah bank-bank konvensional yang ada riba tu. Ataupun dalam bank konvensional pun dah banyak dah kaunter yang Islami. Ambil lah yang itu. Tinggal yang riba, ada tak? Itu maksudnya. Bukan satu tinggalkan bank konvensional, tidak. Kalau bank konvensional pun ambil yang tidak ribawi. In kuntum mu'minin. Jadi kalau kamu benar-benar beriman. Ayat ni cukup kuat ni. Wahai orang beriman, satu. Bertakwalah kepada Allah, dua. Kalau kamu beriman, tiga. Maknanya kalau kita kekal juga beramal dengan benar riba, sedangkan pilihannya ada, kita pun tak terdesak untuk ambil. Kita sengaja kerana untungnya besar saja, tak kira ada riba, kita bukan orang mukmin. Itu mafhum mukhalafah yang ulama kata. Yang selanjutnya, dah penghabisan ni. Kita kena ingat, apa yang kita buat setiap hari, suara hati, suara mulut kita, segala perbuatan tingkah laku kita, semuanya dinilai dan diperhatikan oleh Allah, Rasulnya dan orang lain yang melihat kita. Kalau benda tu benar alam syahadah, orang nampak. Kalau benda tu benar hati, Tuhan nampak. Kalau betul benar mulut, orang dengar. Kita jangan lupa kehidupan kita ni, tiga penilaian yang akan diberikan oleh Allah, hati kita dan perbuatan kita semua sekali, oleh Rasul dan oleh orang kebanyakan yang melihat kita daripada jauh. Firman Tuhan dalam hal ini, surah At-Taubah ayat 105. Ini penghabisan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Hendaklah kamu beramal, kamu buatlah benda yang baik kerana Tuhan melihat apa yang kamu buat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan melihat perbuatan kamu tu Allah akan melihat, Rasul akan melihat, dan orang mukmin lain juga akan melihat apa yang kamu buat. Wasaturaduna ila alimil ghaib. Kamu akan dikembalikan kepada orang yang mengetahui alam ghaib. Itu saya tak alam. Siapa dia yang mengetahui alam ghaib? Allah. Wasyahadah, alam nyata. Tuhan juga. Alam nyata ni yang kita dapat tengok apa semua ni. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pada hari itu Allah akan mendedahkan kepada kamu, untuk menyedarkan kepada kamu apa yang telah kamu buat di dunia dulu. Ya tak? Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi itu, apabila Tuhan bentangkan suhuf tu, Tuhan bentangkan segala catatan baik buruk tu, sehingga orang yang melakukan maksiat ni dia kagum. Tak ada benda yang miss lah. Apa yang aku buat baik buruk semua Tuhan catat lah. Fala yughadiru saghiratan wala kabiratan, dalam surah Al-Kahfi itu ada. Ya tak? Jadi kalau dah macam itu tuan-tuan sekalian, berhentilah. Habislah tujuan saya pagi ini. Mesej saya, jangan sekali-kali kita pisahkan segala apa yang kita buat di dunia ini, alam nyata ini. Benda yang baik kita buat, mesti dikaitkan kerana Allah suruh dan pahalanya. Benda yang jahat kita elakkan, mesti kerana Allah dan takut seksa nerakanya. Bukan sekadar yang kita baik kerana pujian yang kita dapat, reward yang kita dapat. Dan kita tak buat yang jahat kerana punishment yang kita akan dapat, atau kerana penjara yang kita dapat. Jangan setakat itu. Setakat itu maksud saya pada hari ini. Segala salah silap daripada saya sebagai manusia biasa. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang terus memanggil saya. Saya telah bertugas di sini dah lebih 28 tahun. Antara masjid yang paling lama. Ada nombor 3, nombor 1 di Semenjih. Dah dekat-dekat 40 tahun. Di sini pun dah lama. Kemudian di Taman Meluri. Jadi saya Alhamdulillah kerana masih menerima saya. Dan saya akan cuba terbaik sekadar saya mampu. Yang pertama, kemampuan mental saya boleh bercakap lagi. Dan saya selalu minta pandangan isteri saya. Adakah saya berceramah itu mengelirukan ataupun bercelaru dan sebagainya. Sebagai petanda patut saya teruskan atau tidak. Yang kedua, sejauh mana kemampuan fizikal saya untuk nak travel sikit sebanyak ini. Kadang-kadang walaupun kenderaan itu cantik, tetapi
drivernya tak cantik, tak mampu, tak boleh juga. Takkan nak jadi penceramah cabut macam saya ni nak kena ambil driver aku. Jadi gitulah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.